Saya nak ke depan sikit ni sebab orang nak tengok Yang Berhormat Dr. Zul, tapi tengok saya juga. Jadi saya kena tolak ke depan lagi. Nampak lah ya? Clear ya? Clear. Untuk itu sebelum saya memberi rehat kepada Yang Berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu beberapa pengumuman untuk tuan-tuan ingat dan bawa rakan seorang pada seterusnya, iaitu pada 5 hari bulan 4 4 hari lagi, iaitu ceramah Rafizi Ramli bersama dengan Ustaz Hasbullah, Ketua Dewan Pemuda PAS Selangor. Di sinilah tempatnya. Kemah pun kita tak cabut, tuan-tuan fikirlah sendiri. Kemah kita tak cabut. 5 hari bulan 4. Dan pada 6 hari bulan 4, ceramah Azmin Ali bersama dengan, lupa dah, Adun Sura, Ustaz Wan Hassan. Saya rapat dengan Ustaz Wan Hassan, terlupa nama malam ni, di Kuala Pahang. Azmin Ali dengan Wan Hassan, Ustaz Wan Hassan, di Kuala Pahang. Yang ketiganya pada 21 hari bulan malam di Markas PAS Jaya Gading, yang mana Naib Presiden Solihuddin Ayub, Yang Berhormat Solihuddin Ayub bersama Puteri Sri Kandi Keadilan, Puteri Aisyah Si Ismail di Jaya Gading. Jadi kita harap kita sama-sama dapat memberi sokongan, dan pada hari ini juga akhir bulan semua orang dapat gaji, dan saya nak lancarkan kutipan derma untuk dana pilihan raya ke-13 kawasan Pekan. Dipersilakan pengutuk-pengutuk derma. Jalan ya, jalan sana dalam gelak sana, mana-mana orang nak sumbang. Dan insya-Allah dari masa ke semasa kita lagi rapat, kita buat program. Lagi kuat orang alam, lagi rapat. Lagi cepat orang cabut bendera, lagi banyak bendera kita naik. Teruskan. Pada nonton, ya. Untuk Yang Berhormat Dr. Zulkifli ini, saya berterima kasih di atas kehadiran beliau, walaupun program dia penuh pagi ini, hari ini. Pukul 4 tadi saya telefon, dia duduk dalam program lagi, dan pukul 7 malam dia baru nak balik ke rumah, ambil isteri rumah dia, terpaksa jadi drive malam ni untuk sampai ke Pekan. Jadi untuk itu saya kira, dan pada pagi besok dia merasmikan mesyuarat Agung Dewan Muslimat 4 kawasan Pekan. Jalan ya, kutip derma. Ya berhormat, okey? Boleh ya? Untuk itu, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya bagi pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor, yang juga bakal Menteri Pelajaran selepas PRU ke-13. InsyaAllah dengan doa tuan-tuan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat doa ya. Terima kasih saudara pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Abu Qasim bin Manaf selaku Yang di-Ketua PAS kawasan Pekan, sahabat saya Datuk Fauzi Abdul Rahman selaku pengurusi PKR Negeri Pahang, seluruh pimpinan-pimpinan daripada parti-parti komponen Pakatan Rakyat, daripada PAS, daripada PKR, ada mungkin ada kawan-kawan daripada DAP, ada ke apa ni? Ada juga. Ada kawan-kawan daripada kaum Tionghoa, kaum India. Tak sempat saya nak semak. Apapun, saya mulakan dengan uhyikum bi tahiyatil Islam, tahiyah mubarakah, tahiyah min indillahi mubarakatan wa thayyibatan. Fa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salam sejahtera, salam reformasi. Waalaikumsalam, 各位来宾，大家晚上好。confirm tak ada. Alhamdulillah, rapat syukur saya mengangkat dan menjunjung setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz Fauzi, Datuk Fauzi kata ambil isteri kedua ke isteri yang pertama tadi tu. Jadi driver malam ni saya hanya seorang, itulah the one and only Datuk Fauzi. Cukup loyalis. Alhamdulillah, saya rapat syukur kerana berkongsi pentas ini sekali lagi. Walaupun tak kurang daripada sebulan yang lalu saya juga kelewatan ketika itu dihalang perjalanan kami di sini bersama Datuk Seri Anwar, dan saya hanya dapat berucap untuk 10 minit. Malam ni nampaknya lebih kerana permit dikata habis pukul 1 pagi malam ni. Tuan-tuan, kita berdepan dengan suasana pilihan raya umum ke-13. Ya, jangan tanya saya bila, tuan-tuan. Itu soalan yang paling susah nak saya jawab. Ya, umpama azan telah dikumandang, iqamat tak dibuat-buat, tuan-tuan. Iqamat tak dibuat. Dah 2-3 kali terkentut dah, tuan-tuan. Allah. Paling mutakhir, Perdana Menteri Najib Tun Razak, ahli parlimen, tuan-tuan ni, semakin kelam, tuan-tuan, tak nampak tarikh. Sebabnya, sebab atas 2 teguran dan kritikan, 2 ulasan dan unjuran yang dibuat oleh orang yang 2 tokoh yang beliau segani. Paling segani Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir paling terkini menyebutkan dalam satu program 3 hari 3 malam, ya, petugas-petugas UMNO di PWTC menyebutkan bahawa kali ini kemenangan untuk Barisan Nasional jangan harap ianya mudah. Cukup muram, ya, ramalan Tun. Menjadi lebih muram lagi ketika seorang lagi Tun Daim menyebutkan bahawa hanya 3 negeri saja yang selamat bagi Barisan Nasional. Antaranya negeri tuan-tuan ni lah, negeri Pahang, negeri Johor dan Melaka. Negeri terbanyak, negeri saya, negeri 9 pun, tuan-tuan, sudah tidak lagi selamat, tuan-tuan. Sebab itu tak kamat-kamat lagi, tuan-tuan. Dan paling mutakhir saya dengar pula tidak jadi bulan Juni, bulan 9. Dan datangnya bulan 9 besok, bulan 3 tahun depan, tuan-tuan. Ya. Bagi membuktikan bahawa ahli parlimen, tuan-tuan, ini cukup cemas, lemas, rimas, tambahan pengundi di parlimen pekan ini antara yang terbesar, 19,000. Tuan-tuan tak perasan ke? 19,000. Apa yang dia takut sangat pun kita tak tahu. Jelasnya, tuan-tuan, inilah dia. Suasana cukup getir, sengit. Ya, telah saya sebutkan daripada ceramah saya yang lalu, kerana memang ramalan pada kali ini potensi untuk berlaku, ya, apa yang dikatakan sebagai regime change ataupun perubahan kerajaan itu amat menasabah. Saya pernah sebutkan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan lupa saya ulang sikit lagi. Bukan hanya kerana parlimen ke-12 ini menyaksikan 16 pilihan raya kecil yang berakhir dengan terikat seri 8 sama, tetapi lebih penting daripada itu adalah kalau diambil unjuran dan sandarannya kepada PRN Sarawak, di mana pembangkang seluruhnya mendapat peningkatan undi sebanyak 8%. Tahun 2006 PRN Sarawak seluruh pembangkang mendapat 37%,
PRN Sarawak tahun 2011 tahun lalu, April 2011, Pakatan dan Pembangkang seluruhnya mendapat lonjakan undi popular sebanyak 45%. Dengan kata lain, 8% peningkatan undi popular bagi Pembangkang dan Pakatan. Andainya undi itu berulang dalam pilihan raya umum ke-13, maka semua pengamal, semua penganalisis politik di negara dan di luar negara mengatakan kerajaan UMNO Barisan Nasional akan bakal tumbang dalam pilihan raya umum ke-13 akan datang. Confirm mendapat takbir. Tuan-tuan, inilah dia. Di ambang pilihan raya ini saya membawa tuan-tuan. Tuan-tuan jelas dah kan isu-isunya? Jelas dah tuan-tuan pilihan tuan-tuan? Tak jelas. Kalau jelas tadi sebut jelas saya berhentilah. Kalau sudah terang tak perlu seluruh dia. Malam ini saya membawa tuan-tuan, ya, saya membawa tuan-tuan untuk meneliti bersama saya. Saya tidak mau tuan-tuan setuju dengan saya lagi. Sebabnya, ya, namanya rakyat, namanya pengundi. Tetapi selepas daripada PRU ke-12 yang lalu, pengundi dan rakyat itu sudah dinobatkan. Dinobatkan menjadi bos. Tuan-tuan ni bos rupanya. Tuan-tuan lupa ke tuan-tuan? Tuan-tuanlah majikan sebenar-benarnya dalam syarikat besar bernama Malaysian Incorporated. Tuan-tuanlah bosnya, pemegang saham paling besar. Ya, cuma negeri Pahang saja tuan-tuan tidak membuat perubahan kepada jawatan-jawatan dalam pilihan raya umum yang lalu. Di negeri Kedah, Selangor, Pulau Pinang dan terusan di Kelantan, ya, majikan dan bos itu telah membuat perubahan besar. Sebabnya sebuah kerajaan itu diangkat atau diturunkan oleh pemilik sebenarnya. Siapa? Bosnya. Siapa majikannya? Rakyat. Siapa? Pengundi. Itulah bos dalam sebuah demokrasi yang sebenar-benarnya. Baru tuan-tuan tahu bos. Tuan-tuan perasan tuan-tuan bos ni. Kalau benar-benar bos takkan boleh dibeli dengan hanya RM500 tuan-tuan. Kalau dengan RM500 je tuan-tuan boleh dibeli. Tuan-tuan nak beri jawatan, terusan jawatan atau lanjutan jawatan kepada pengurus besar, CEO, CFO syarikat tuan-tuan dengan hanya RM500. RM500 tuan-tuan, RM100 untuk nak tuan-tuan. Kelam dah mata tuan-tuan. Tapi itulah hakikatnya. Tuan-tuan, kalau saya bawa lah tuan-tuan sedikit menghimbau, ya, negara-negara besar, demokrasinya matang, tidak ada di sana beli-beli undi macam ni tuan-tuan. Tak ada. RM500 ke, RM1,000 ke, tak ada tuan-tuan. Tak ada. Sebab di sana pentas pertarungan politik itu adalah berpandukan dan berpaksikan, bersandarkan bagaimana parti-parti politik bertarung di atas padang yang sama rata dan bertarung atas persaingan siapa yang mampu membawa dasar-dasar yang lebih baik, mengangkat negara dan martabat negara. Siapa yang punya prestasi yang lebih baik, siapa punya moral dan integriti kepemimpinan yang lebih baik. Itu dia yang kita mahukan, kemurnian dan menjadi lebih bersih politik di negara kita ini. Dan bukannya seperti hari ini tuan-tuan, mutakhir ini semakin jelek, semakin bobrok. Iya tuan-tuan, kita tidak mau ini. Kita kena ingat tuan-tuan, kami Parti Islam Semasa PAS mengambil pentas politik ini kerana politiklah gelanggannya, politiklah wasilahnya, politiklah kaedahnya untuk kami mengangkat li'ala'i kalimatullahi hiyal 'alya. Sebab itu kami mahukan politik itu bersih, politik itu murni. Sebab politiklah di sana untuk kami mencari redha Allah, bertarung atas memberikan siapa yang khairun nas man yanfa'un nas, siapa yang lebih baik dari segi memberi khidmat kepada rakyat, kepada agama dan seluruh negara. Sebab itu kami mahukan gelanggang politik itu bersih, murni. Sebab itu politik itu adalah sebenar-benarnya
juzuk paling penting dalam kehidupan. Walaupun istilah politik tak ada dalam Quran, tuan-tuan. Tanyalah Ustaz Abu Qasim, tanya ulama kita. Tak ada. Politik, istilah siasah tidak ada dalam Quran. Tapi seluruhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada tahap-tahap awal 13 tahun Rasulullah SAW mengisytiharkan, mendeklamasikan, memperkenalkan tauhid kepada manusia. 13 tahun bertarung, mencari apa? Mencari pengkalan, mencari markas, mencari daerah, mencari negeri, untuk akhirnya Islam itu dapat dibangunkan sebagai sebuah pemerintahan. Seluruhnya adalah politik. Maka begitu pada sifatnya politik itu. Sebab itu Al-Imam Ibn Uqail Al-Hambali rahimahullah, murid kepada Ibn Qayyim Al-Jawziyah, ya, menyebutkan politik itu, apa maknanya politik? Apa maknanya siasah? Siasah itu, kata yang paling saya simpulkan dan saya ingat, apabila beliau mentarifkan siasah itu mesti murni, siasah itu mesti bersih. Untuk menjadikan siasah itu satu gelanggang, satu wasilah, satu cara, kaedah untuk kita menjadikan ia tempat kita berlumba-lumba mencari redha Allah. Apabila as-siasah itu bersifatnya as-siasah al-adilah, itu adalah segala urus takbir perbuatan urusan manusia untuk aqrabu ila silah wa ab'adul anil fasad, mendekatkan urusan-urusan manusia, muamalat manusia itu dengan segala yang dikatakan as-silah, kebaikan dan kebajikan, dan menjauhkan manusia itu daripada segala kemaksiatan dan kemungkaran. Itu dia. Siasah itu pada sifatnya begitu. Semudah itu. Atau dengan kata lain, kalau boleh saya juga bawa tuan-tuan, murninya siasah itu kembali kepada apa yang merupakan matlamat besar syariah itu. Syariah itu, katanya ulama besar Al-Imam Al-Aiz Ibni Abdissalam, Imam Aiz menyebutkan syariah itu, takrifnya begini saya tuan-tuan: inna syari'ata kullaha masalih, imma dar'ul mafasid atau jalbul masalih. Seluruhnya syariat ini adalah perkara yang bersabitan dengan kemaslahatan manusia. Apa dia? Imma, sama ada dar'ul mafasid, menolak apa jua kemudaratan ke atas manusia, atau jalbul masalah, mengambil segala kemaslahatan tentang manusia itu. Segala perkara yang menjadi urus takbirnya agama itu. Apa dia? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga nafs, nyawa, menjaga keturunan nasab, dan akhirnya menjaga mal, menjaga khazanah kekayaan negara, menjaga properti dan hak milik kekayaan individu dan negara. Itu dia tuan-tuan. Yang saya sengaja bawa isu ini seperti ini tuan-tuan, sebabnya UMNO lupa apa itu politik. Hari ini UMNO menuduh kami sanggup mengorbankan Islam. Kenapa? Katanya kerana pas hari ini cukup gila berkuasa, gila mau berkuasa, berkawan dengan DAP, berkawan dengan PKR. Patutnya pas mesti berkawan dengan UMNO. UMNO orang Islam, orang Melayu. Tuan-tuan, ini berkawan dengan DAP. Kalau KP itu kapi, dia kata. Tuan-tuan, saya mau menerangkan perkara ini. Mustahak untuk kita fahami bahawa politik hari ini pas berdepan dengan suasana masyarakat yang jelasnya adalah masyarakat majmuk. Saya baru diinterview dalam MOB TV sebentar tadi, maka saya agak terpengaruh dalam uraian dan bicara saya malam ini, menerangkan perkara yang dilontarkan, diserang ke atas saya dengan bertubi-tubi dengan soalan-soalan seperti ini.
Soalan mengapa sanggup PAS bekerja sama dengan orang KP di dalam DAP dan meninggalkan UMNO? Jawapan saya mudah. Ambil mudah bagi kalau kita mau paham mudah. Mudahnya kerana dalam hal PAS membawa perjuangan ini, kita kembali kepada Al-Quran. Ringkasnya kalau boleh saya sebutkan, PAS lebih bersedia melakukan satu yang baik, satu yang sifatnya ma'ruf, satu yang sifatnya kebaikan dan kebajikan bersama dengan DAP daripada bersama dengan UMNO untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Itu biasa tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan ya? Sebab Allah Subhanahu wa taala menuntut kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu dia tuan-tuan. Lebih penting daripada itu saya mau berhujah sikit dengan mengungkapkan apa yang menjadi sandaran PAS dalam menganjurkan politik, muafakat politik dalam pakatan. Kami tidak lakukan ini kerana seperti mana yang dituduh, kami hanya sekadar mau berkuasa kerana kami gila kuasa untuk ke Putrajaya. Tuan-tuan, kita menghimbau apa yang disebutkan. Sebelum saya mensyarah isu-isu pada malam ini, saya mau menguraikan ini dulu sebagai asas pemikiran dan fikrah taghyir, fikrah perubahan dan konsep perubahan yang dibawa oleh PAS. Tuan-tuan, kembali menghimbau dan berguru kepada Rasulullah SAW. Akan kita dapati bahawa pada umurnya 16 tahun Rasulullah SAW menyaksikan termeterainya perjanjian di kota Mekah. Ketika itu Rasulullah bukan lagi seorang Nabi dan Rasul. Pada umur 16 tahun Rasulullah menyaksikan perjanjian Al-Hilful Fudul di rumah pakciknya Abdullah ibn Jud'an. Pada ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah lantas menghimbau peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laqad syahidtu fi baiti ammati Abdullah ibn Jud'an. Aku menyaksikan termeterainya di rumah paman pakcikku Abdullah ibn Jud'an. Yang ringkas ceritanya adalah termeterainya perjanjian Al-Hilful Fudul, perjanjian yang baik untuk mengangkat gagasan keadilan, membantah segala bentuk kezaliman dan kebobrokan. Pokoknya Rasulullah menyambung ketika itu. Ketika Rasulullah telah menjadi seorang Rasul, lalu Rasulullah menyambung hadis itu dengan mengatakan, lau du'itu bihi fil Islam. Seandainya aku sekali lagi diundang untuk bersama dalam gagasan memeterai perjanjian, mengangkat keadilan dan membantah segala bentuk kezaliman, maka la ajabtu, pasti aku akan menerimanya. Tuan-tuan, inilah sandaran sebenar-benarnya mengapa PAS membawa pendekatan tahaluf siasi. Justru karena itu, maka jelas pada kita, PAS bukan bersama dalam pakatan kerana gila kuasa. Seperti mana yang saya selalu sebut, kami bersama pakatan bukan kerana gila kuasa, sekadar mau mengambil kuasa dari orang gila. Hari ini juga PAS, kerana tidak ada dasar bersama pakatan tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan pelaksanaan syariat dan hudud, maka PAS dikatakan dituduh meninggalkan Islam. Tuan-tuan, malam ini saya mau syarah pada tuan-tuan sungguh-sungguh. Tanpa hudud sekalipun, yang bukan dalam dasar pakatan bersama, bukan dalam dasar bersama pakatan, tetapi tetap menjadi dasar PAS dan cita-cita PAS. Mungkin tidak hari ini, mungkin dalam pusingan-pusingan pilihan raya akan datang, tetapi tetap ya menjadi keinginan setiap seorang muslim mukmin dan muslimah mukminah, itu menjadi i'tiqad kita. Namun dalam pakatan, dalam dasar-dasar bersama pakatan dalam pilihan ke-13 ini, ia tidak menjadi dasar-dasar bersama, tetapi tetap perkara 3, Islam sebagai negara agama persekutuan, perkara 153, perkara 152, semuanya telah menjadi dasar-dasar bersama, di mana DAP secara redha yang mengangkat dasar-dasar bersama tentang Islam, tentang kedudukan orang Melayu, ya, tentang kedudukan bahasa Melayu dan sebagainya itu. Lalu
Yang nak saya tekankan di sini, kalaupun kita tidak seperti dahulu mungkin mengangkat isu-isu pelaksanaan syariah secara lebih khusus, tetapi UMNO perlu tahu bahawa tetap PAS akan menyerang UMNO dari sudut syariah, dari sudut pendekatan Islam, dari sudut apa? Dari sudut mendedahkan bagaimana urus takbir negara ini telah dilakukan selama 57 tahun, dan paling lebih parah lagi mutaakhir ini, di mana UMNO rasa dia boleh jadi juara dah hari ini. Sebab apa? Sebab PAS dah tak ada hudud dia. Saya tuan-tuan, PAS dah tak ada negara Islam, PAS dah tak ada hudud. Lalu UMNO mau mengambil kedudukan itu, semacam dia lah hero-nya. Dan hero besarnya Perkasa. Dan seorang lagi bernama Jati. Jati ke Kotan? Saya lupa dah. Tuan-tuan, negara ini adalah antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. Bank Dunia mengiktiraf Malaysia sebagai antara negara dari sudut sumber setiap kepala, ataupun dalam bahasa canggihnya resource per kapita. Maknanya resource per kapita ni tuan-tuan, seluruh kekayaan negara ini dibagi dengan 28 juta penghuni rakyat negara ini. Kita adalah negara antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. Kalau tuan-tuan tak tahu, biar saya beritahu. Bukan saya kata, Bank Dunia kata. World Bank recognizes that Malaysia is one of the richest country on earth. Namun 57 tahun pemerintahan UMNO Barisan Nasional, mana kedudukan negara ini yang sepatutnya dengan kekayaan yang ada di sini, dengan kekayaan yang Allah Ta'ala beri merempah ruah ini. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan begini bagi kedudukan kita selaku orang yang diberikan pemerintahan dan kuasa. Apa dia tujuannya? Huwa ansha'ahum minal ardh wasta'amarakum fiha. Dia yakni Allah yang telah menjadikan kamu dari bumi. Dalam ayat yang lain sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai khalifah di atas muka bumi ini, untuk kamu urus takbir segala khazanah kekayaan yang Allah Ta'ala berikan itu. Untuk apa? Wasta'amarakum fiha, untuk kamu memakmurkan muka bumi ini. Tuan-tuan, inilah dia kemuncaknya matlamat pemerintahan, khususnya bagi perspektif Islam. Pemerintahan mesti membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran untuk riayat atau untuk rakyat dan untuk warga negara dan negeri itu. Namun justru kerana kecurangan, justru kerana pengkhianatan, justru kerana ketirisan dan kebocoran, justru kerana syarat dengan rasuah dan amalan-amalan yang memberikan dan memperkayakan segelintir kroni, membebankan rakyat akhirnya. Hari ini tuan-tuan, negara ini adalah negara paling corot dari sudut apa? Dari sudut jurang kaya miskinnya di seluruh negara ASEAN. Kita nombor 14 tuan-tuan. 40% penduduk negara ini pendapatannya adalah kurang daripada 1.500 sebulan. Isi rumah, pendapatan isi rumah seluruh kalau mak, ayah, anak yang berpendapatan seluruh isi rumah kurang daripada 1.500 adalah 40% penduduk negara ini tuan-tuan. Itu tidak termasuk, dan 60% adalah kurang daripada 3.000 sebulan. Jurang kekayaan cukup lebar. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, membawa pendekatan mendedahkan, ya, dalam pilihan raya pada kali ini. Katanya ia adalah pertentangan, is a class war katanya. Ia adalah pertentangan, ya, urus takbir sebuah kerajaan yang sebenarnya membawa kepada kepemingkiran sebagian besar rakyat teramai dan memperkayakan kroni yang sedikit itu di negara ini.